Bila kita nak cerita garis lurus tu sama ke tak, kita kena tengok dia punya kecurunan. Kecurunan adalah M. So ni adalah persamaan sama Y sama M1X tambah C, Y sama M2X tambah C. So garis dia macam ni garis dia orang ni pergi sana, orang ni pun pergi sana. Ni M1, ni M2. Ada orang masuk ni. Okay. So dalam ini kecurunan satu adalah sama dengan kecurunan dua. Yang ini kita boleh kata ini adalah garis lurus selari. Kalau macam tu. Kalau macam ni. Kalau kita kali dua dia dapat macam ni, kita panggil garis lurus serenjang. Itu. Ini kita boleh buat kesimpulan kalau dapat negatif 1. Dapat nilai selain daripada tu tak kira kita hanya belajar dua ni saja. Kalau cikgu saya kira dapat 0.6. Tu maksudnya bukan garis lurus lari lah. Sebab dapat nilai lain. Aduh Azrin ni. Okey. Dah kita pergi ke mana dia? Ni. Okey, jom kita pergi ke buku teks. Boleh ikut ada dua bentuk saja. Okey, so sekarang kita tengok contoh soalan. Mari. Okey, dia tanya tunjukkan sama ada garis lurus ini serenjang atau selari. Okey, ni saya snap dulu. Okey. Serenjang ke selari. So kita kena cari kecurunan dia dulu Okey, kita cari. Ni soalan buku teks So dia kata tunjukkan ini adalah selari atau tidak. So sekarang ada satu persamaan, keluarkan dulu. Okey, 6x tambah 9y sama dengan 7. Satu lagi adalah persamaan ni x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1. Ada banyak cara nak buat. Awak pernah ingat tak persamaan biasa adalah y sama mx tambah c? Ingat tak persamaan ni? Y sama mx tambah c. Ingat ke tak? Bolehlah. Okey, apakah m? Yes, M adalah kecurunan Ini adalah kecurunan. Ada belajar bila ni matematik sekarang ada tak? Lama dah. Okey. Dia kelemahan sebab awak tak belajar, awak tak ada exam PTT takut awak dah lupa. Okey, C ni apa? Okey, pintasan Y. Jadi betul lah awak ingat lagi sikit-sikit. Pintasan Y. Okey. So nak tahu kita kena tukar lah dalam bentuk Y sama MX tambah C So ni kita buat dulu. Ini adalah 9Y. Dulu yang awak belajar tu dia duduk dekat tajuk ni dah siap-siap. Sekarang dia dah macam dia cepatkan. Lepas tu dia suruh je kita orang sambung. Dulu kita orang kena ajar yang itu dulu. Ni tak ada dah. Dia dah cepatkan. Okey, 7/9. Okey, sampai sini faham tak? Saya pindah sampai dapat bentuk Y sama dengan ni M, ni C. So M dia adalah, saya ambil pen kali lain. So M dia kat sini adalah, saya cuma pindahkan saja negatif 6/9. C tak payah cerita lah sebab kita nak tahu M saja. Okey, so yang ini pun sama. Nak buat macam mana ni? Macam mana? Ni samakan bawah 3 kali 2, 6. So ni dapat 2x, ni dapat 3y. Sama dengan 1. Okey, pindah pergi sana, sini dapat 6. 2x tambah 3y. 3y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey, sampai sini faham? Okay. Y sama dengan negatif 2/3x tambah 6 bagi 3 dapat 2. Okay. So sampai sini. Nak tengok sekejap. Okay.
Okey, ni ni boleh kecilkan lagi ni. 6/9 ni awak dapat berapa? Negatif 6/9. 2/3 ni saya boleh kecilkan lagi 2/3. Okay, ni pula dia punya M dia saya dapat ni negatif 2/3. Okay. Sama. So ni M ni adalah dengan M ni sama. So kita nak cakap apa ni M1 M kiri Okay, sama dengan M kanan. So ni cerita dia apa? Selari. Persamaan selari. Okay, boleh ikut. So macam tu lah, ini soalan A. Oi, panjang lah pula A. Tak apa. Mat biasalah kan. Panjang-panjang tu. Okay, ni kiranya yang pergi ke awak. Okay. Control V. Okay, ini yang kita belajar tadi Okay, boleh ikut tak yang cikgu cerita tadi? Boleh faham So bila selari dia samalah. Boleh Okay. So sekarang kita tengok soalan B pula. Ada nak tanya? Boleh Okay. Boleh Okay, sekarang kita tengok soalan B pula. Okay, kalau tak sempat nak salin, cikgu dah send dekat Telegram tadi nah. Okay, soalan B, kita tengok garis lurus ini dalam keadaan K adalah selari dengan garis lurus ni. Dia dah cakap selari. So dia suruh cari K. So selari maksudnya M dia nanti sama So sekarang kita tengok persamaan pertama. Kata awak lah nak ambil yang pertama, katalah awak nak ambil yang ini. So yang ini pula. Apa arahan lah pagi banyak-banyak ni. Itulah tadi depa duk bagi arahan macam-macam, saya tak offline pun dengan awak. Patut pagi tu offline kan, ni banyak sangat orang bagi-bagi arahan, saya duk mesej dekat pelajar ni, pelajar nu. Okay. 3Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Ni saya pindah untuk tahu M dia siapa. Okay, 9 bagi 3 dapat 3. Okay, ni biar je macam ni. So sekarang saya ambil pen color lain. So ni M. M dia adalah negatif K/3. Okay. M sama dengan negatif K/3. Yang ni pula M adalah negatif 2/3. So sekarang dia suruh cari nilai K. Dia kata pemalai ini adalah selari. So sekarang selari dia mestilah M kiri sama dengan M kanan kan. So awak agak K siapa? Oleh itu K dapat 2. Boleh? Macam tu je. Ni awak dapat negatif K, ni dapat ni. So K tu 2 lah kan. Macam tu saja. Sebab dia kata selari. Kalau selari dia akan sama. Boleh? Faham Okay. Ctrl C. Okay. Okay, habis tamat dekat bahagian selari. Sekarang kita tengok dekat bahagian cerita serenjang pula. Okay, K dia dapat 2 jadi macam itulah, samalah dengan saya buat. Okay, kita ada beberapa bentuk bentuk persamaan. Ini dipanggil ini dipanggil bentuk keturunan. Persamaan ni dipanggil bentuk keturunan.
Y sama MX tambah C tu dipanggil bentuk keturunan. Ada lagi persamaan, nama dia adalah bentuk pintasan. Ni bentuk pintasan. So bentuk pintasan ni X per A tambah, boleh juga buat dalam, X. Ni Y lah. Salah tulis Ni salah ni, X per A tambah Y per B. Y per B. Salah tulis ni. Okay, ni ada dua bentuk keturunan, bentuk persamaan. Ni salah sikit X per A tambah Y per B. Okay, Y per B patutnya, Y tak ada. So kat sini dengan masing-masing adalah pintasan X, sini adalah pintasan, okay, ni salah tulis ni, Y sini. Ni Y. Okay, dengan bentuk keturunan adalah, ni keturunan dia ni. Awak boleh je ambil A dengan B, B ni negatif B per A. Yang ini awak tengok sini terus keturunan dia. So yang ini awak boleh tengok saja dari situ. Okay. Ini keturunan dia. Yang ini kalau cari keturunannya awak boleh je ambil B per A. Negatif letak kat depan. Persamaan rumusnya memang ada negatif. Okay. Yang ni dia cerita balik mungkin sebab awak dah belajar sebelum ni. Okay, sekarang kita nak tengok pula cerita berserenjang. Okay, berserenjang. Kalau saya laju cakap Okay, Fusni. Okay, kita tengok yang berserenjang. PDPR ni apa benda lagi nak suruh saya buat ni? Okay. Biarlah dulu. Okay. So ni kita nak tentukan ini adalah berserenjang atau tidak. Okay, mula-mula buat dulu persamaan tu. Y sama dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Apa-apa hal pun tukar dalam bentuk persamaan Y sama MX tambah C. Senang cerita. Ni ada dua persamaan. So yang ni awak keluarkan Y sama dengan 5. 5 ni tak belakang lah ya. Okay. 3X tambah 5. Ini pula adalah 3Y sama dengan negatif X tambah 12. Y sama dengan negatif X per 3 tambah 12 bagi 3 dapat 4. Okey, sampai sini boleh ikut? Taklah. Boleh tukar je bentuk dalam bentuk ni dulu, senang. Okey, saya pun tak berapa minat yang bentuk X per A tambah X Y per B. Yang itu pun kadang-kadang keliru Bentuk ni lagi senang. Okey. So lepas ini awak terus tengok ni awak keluarkan. Aku cakap apalah banyak sangat aku nak ajak ni. M ni adalah 3. M ni adalah negatif 1 per 3. Okey, boleh terima kenyataan tak? M ni adalah negatif 1 per 3. X ni kita tak ambil sebab yang kembar dengan X adalah M, keturunan. Okay, ni 1 per 3. So senang cerita, sekarang cuba awak darab. M1 ni darab dengan M2, awak tengok dapat berapa. Cuba ini M1 adalah 3, M2 adalah negatif 1 per 3. Kalikan, kita awak dapat negatif 1. Dah dapat negatif 1. Maksudnya kat sini persamaan ini adalah persamaan serenjang. Okay. So dia kata persamaan berserenjang atau tidak, berserenjang lah. Ni dia tanya Ni dia tanya, ni persamaan ni berserenjang ke apa? Awak dapat berserenjang. Okay. Okay, next. Soalan ni adalah soalan A. Bila dia tanya soalan B, ni nak kena lukis-lukis ni. Kat K pemalar bla 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 bla. Okay, yang ini kita bagi kosong dulu kertas ni lah. Ada ruang ni? Tak ada. Panjang juga ni soalan B ni. Okay.
Nanti tulis tau dalam buku, barulah faham. Kalau dengar je macam Chef Wan lah, masak-masak kita pun tak tengok, tak buat pun kan. Bila tak buat tak dapat lah. Okey, yang ni boleh terima Kita nak buat soalan B pula. Boleh? Boleh. Cikgu jawab sendiri. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Boleh Yeah. Okey. Sekarang kita pergi B Okey. Pagi memang lah. Kalau kelas tengah-tengah pukul 10 tu selalu pelajar semangat sikit. Dia pagi tengah pukul 1 tu Allah. Tapi nak buat macam mana kita dapat lebih kurang waktu tu. Okey, sekarang kita pergi B Kuatkan semangat. Okey, Bucu bagi sebuah segitiga. Saya pun tak tahu dia kata apa. So bila tak tahu awak lukis lah senang sikit. Supaya sebab dia tak ada lukisan. So awak lukis sikit dia nak kata apa. Bila tak faham apa-apa benda, cuba buat lakaran bila tak faham buat lakaran. Cikgu pun bukan tahu semua. Kadang cikgu pun tengok, dia kata apa ni. Okey, so bila tak faham, lakarkan. Okey. So A ni adalah berapa? A adalah 0, -5. B adalah 2, 1. Lepas tu C adalah -7K. Dengan keadaan K adalah pemalas, cari nilai K jika sudut ABC. ABC adalah 90. Pandai saya lukis. Betul lah sudut situ 90. Takut tersilap lukis. So dia kata sudut situ ABC. Jika sudut ABC adalah 90. So kalau dia kata 90 kat sini, that's mean dekat sini adalah berserenjang. Sini adalah berserenjang. Ini adalah berserenjang. Oh Allah, tak lekat pula. Kalau dia kata macam tu, maksudnya sudut dekat sini adalah berserenjang. Sini berserenjang kan sini. Ini berserenjang sebab dia kata 90 darjah So, tu berserenjang. Buruk benar pula. Okay. Dia maksudnya ini adalah berserenjang. Ini berserenjang. Berserenjang maksudnya garis ini dengan garis ini kalau awak darab ni M1 ni M2, kalau awak darab M1 kali M2 akan dapat -1. Itu maksudnya berserenjang. So sekarang dia nak cari K dalam keadaan K adalah pemala. Pemala adalah satu nilai lah. Okay, oleh itu sekarang awak nak cari dulu kecerunan M1 dia. Okay, nak cari kecerunan M1, nak cari kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni cara nak cari kecerunan. Okay. So sekarang macam mana saya nak buat. Ini rumus dia Okay. So nak cari rumus tu adalah nak cari M1 M1 adalah -5 tolak 1 bahagi 0 tolak 2. Kalau awak ambil awak tag kau ni sebagai X2, X1, X2, Y2 awak kena ambil kau ni juga tolak dia ni So ni dapat -6 per -2. So ni dapat 6 bagi 2 dapat 3. Okey, kemudian kita tengok pula M2. M2 adalah -7. Okey, -7 ke? Salah. Kita ambil Y dulu Y. Y dia adalah K. K tolak 1 bahagi -7 tolak 2. So ni dapat K tolak 1 per tolak 7 dapat 9. Okey. Ni M2. Okey, maklum kita tahu M1 kali M2 sama dengan -1. So dari sini kita ambil M1 sekarang adalah 3. M2 sekarang adalah K tolak 1
1/9. Oh Allah. Tulis elok-eloklah sikit Okey. 3. Yang ini adalah K tolak 1/9. Sama dengan -1. Okey, boleh ikut sampai situ? -9. Hilang pula. Okey, sini. Okey. So, ni awak boleh cancel 3 dengan 9. So, ni akan dapat K tolak 1/3 sama dengan -1. Okey, -3 kali -1 akan dapat 3 sahaja. K tolak 1. End up dia K akan dapat 4. 3 dengan -1 ni tambah So dapatlah K sama dengan 4. Okey. So macam tu lah. Jadi senang je bila tengok masalah tu tak tahu kena lukis. Bila lukis awak boleh dapat gambaran lah ni M1, ni M2. Senang tak? Okey, jadi ni dapatlah cari nilai K. Okey. Jangan malas kira sebab bangsa yang berjaya selalunya yang rajin kira. Kalau rasa awak nak maju ke depan, cuba kira. Okey, dalam agama pun kita banyak buat amalan-amalan yang kita bolehlah kira sendiri. Maksud saya, kalau semayang berjemaah tu pahala dia 20 berapa? 23. 24. Berapa? 20 berapa? 27. Kalau semayang seorang, 1. Jadi kita boleh kira sendiri bahawa semayang berjemaah tu berganda-ganda. Benda perkara sama tapi awak cuma cari kawan je lah untuk solat lagi seorang. Okay? Dapat 2 orang, dapat pahala 27. Jadi macam tu lah. So bukan saja nak berjaya kat dunia kena kira-kira. Dekat akhirat pun kita kira-kira juga. Okay? Derma dekat orang Allah gandakan 10. Tapi kalau awak derma dekat adik-beradik awak yang susah, okay, pahala dia lagi banyak. 900 kot saya tak salah saya. Okay, jadi 900 ganda. Boleh bayanglah berapa. Macam tu lah. So kita tengoklah yang mana kita kena counting sendirilah apa kira-kira yang kita nak. Okay. So sama juga dekat dunia ni, bangsa yang rajin kira adalah bangsa Cina, Korea, Jepun, Amerika dulu rajin juga. Sekarang dia orang pun dah macam nak jatuh dah, mundur dah, malas dah pun. Okay. Selalu bila kita dah makin berjaya, kadang-kadang kita pun tak berapa nak rajin dah nak buat kerja susah-susah lah kan. Semua nak auto. Masuk nombor, terus dapat. Tapi nak buat macam mana tu lah manusia dia makin lama dia memang makin malas lah nak buat kerja standard lah tu. Okay. Sebab tu last kali kita akan dapat syurga. Kita tak payah buat apa-apa, duduk lepak-lepak makan. Itulah Tuhan dah tahu dah kita memang macam tu. Okay, nak duduk saja-saja. Kita kan orang syurga, nak balik ke sana lah tu. Tapi buat sesuatu dulu lah. Tuhan bagi suruh duduk kat dunia, buat cabaran-cabaran, nanti duduk dekat syurga, tak payah buat apa-apa, makan, tidur, terbang, apa benda nak tunjuk je. Sampai sekarang kita pun suka kan main tunjuk-tunjuk je dapat kan. Macam tu lah. Sebab kita akan kembali ke sana kalau kita buat benda baik. Okay. Macam tu lah. Okay, ustazah pula. Okay, so ni ini tak mesti awak lukis lakaran. A dia kat bawah kan, B kat tepi ni. Tadi nama pun lakaran. Ini dia lukis betul-betul. Tembak je lah lukis macam mana asalkan dapat apa yang dia cakap. Okay. Okay. Dah nak time dah. Okay, so saya harap awak kuatkan semangat supaya awak jadi antara orang-orang yang berjaya. Kiralah sikit tak apa. Memang malas awak. Saya tak cakap ke awak lah, saya pun sama. Tapi cubalah ya. Cuba. Kira juga. Alright. 1A. Dengan B. Okay. Lepas tu
Selari tentu sama pasangan berikut, selari atau serenjang. Senang saja kan, tadi dah ajar. Serenjang saya cari nilai K. K pasangan berikut, selari dan keadaan P adalah pemalar. Cari K, A, B serenjang. Okay, yang ini boleh buat. Okay. Okay, soalan nombor 4 ni saya nak bubuh nama seorang lah. Soalan nombor 1 A, B tu tak apa, buat je sendiri. Okay. 4 ni siapa nak volunteer ni? Siapa nak volunteer soalan nombor 4? Mana lah senarai nama tengok kat mana sini. Tengku boleh Tengku? Boleh cikgu. Kali ni bagi kat Tengku. Mana dia tadi? Tak mana? Oh sini. Ini ini Tengku tolong tunjuk yang ni. Tengku nak tunjuk semua pun boleh. Tapi yang ini yang cikgu nak minta awak tolong share lah. Buat ini dulu nanti boleh share kat kawan. Okay, nombor 1 A, B. Okay. Cikgu bagi je latihan macam ni. Tapi kalau awak rajin, awak nak buat latihan lain-lain pun boleh. Yang ini yang cikgu wajibkan lah untuk kelas. Okay. Lepas tu jadi habislah. Ni ada sedikit lagi yang ini. Masalah melibatkan persamaan lurus. Semua masalah hidup ni nanti kita ambil pada kelas akan datang. Maksudnya kita masukkan semua sekali lah untuk ulang kaji hari Isnin. Okay. Betul. Okay, cikgu nak buat iklan sikit. Nanti form 5 dia ada buat kelas tambahan tau setiap hari Jumaat. Kalau tajuk tu kena dengan kamu, maksudnya tajuk yang awak dah belajar. Kalau ulang kaji tu pun online lah kan. Kalau ulang kaji tu adalah melibatkan tajuk kalau melibatkan tajuk form 5, saya tak jemput kamu lah. Tapi kalau soalan tu macam ni ni kami akan buat kelas tambahan setiap Jumaat 8.30 sampai 10. Ni tajuk apa? Ni macam ni tak boleh lah sebab awak tak belajar lagi trigon dengan pengamiran So ni kita orang buat untuk kelas form 5. Tapi kalau ada yang kena dengan kelas form 4, saya jemput kamu lah. Nak masuk boleh, tak masuk pun tak apa. Tapi kalau awak rasa nak ulang kaji, awak boleh join lah. Nanti cikgu share pautan dia Okay, yang ini kita orang buat untuk kelas form 5. Okay. Okay, ada apa nak tanya? Cikgu. Ya. Boleh tak terangkan yang surat 185 tu? Yang semua-semua tu. Apa dia? Tak dengar? Boleh tak cikgu terangkan yang muka surat 185? 185. Ini. Okey, yang ini Yang ini dia cuma dia nak membuktikan sahaja. Ini okey, cikgu buka sini. Ini dia hanya nak membuktikan sahaja bahawa ini adalah bagaimana rumus itu dapat. Okey. Bagaimana rumus itu dapat. Dia cerita dia macam ni. Dia cakap ini adalah kecurunan. Rumus kecurunan awak pernah belajar dah kan sebelum ni, rumus kecurunan. Ni kecurunan ni. Nak dapat kecurunan tu, rumus dia adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Senang cerita ini kalau ada macam ni, titik ni. Ni X2, ini Y2. Ini kita panggil X1, ni Y1. So Y tolak Y, tinggi ni bahagi dengan tinggi ni. Dengan lebar, tinggi bahagi lebar, kita akan dapat kecurunan. Macam tu. So yang itu kalau awak lupa, ini dia nak ingatkan balik masa form 3 dulu awak pernah belajar kecurunan. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, awak akan dapat kecurunan. So dalam cerita, yang ni recall balik yang ni yang form 3. Okay. So kecurunan ni, kalau nak ikut, dia adalah tan theta. Ni rumus trigo. Tak takut sesiapa.
Tak takut siapa. Okay. Kalau awak tengok, tan adalah tentang bahagi sebelah. Ingat lagi tak tentang bahagi sebelah? Tentang bahagi sebelah. Ni kalau segitiga, ni sudut kat sini. Yang ni hypotenuse. Pernah ingat tak perkataan hypotenuse? Pernah. Pernah Pernah kan? cikgu. Ni tentang, yang ni sebelah. Kita ada cerita tan, kita ada cerita cos, kita ada cerita sin kan. Cos, kita ada cerita sin. Cos adalah sebelah, kamu suka hantu. Ni saya takut hantu. Okey, awak adalah short form awak sendiri. Saya ni duk cerita hantu je. Tak takut siapa, kamu suka hantu, saya takut hantu. Saya pakai yang itu. Tapi kalau awak pakai soseh tu, pakailah. Okey. Tak tahu apa benda tu kan. Jadi tapi saya pakai tak takut siapa, kamu suka hantu, saya takut hantu. Okey. So kat sini cerita dia tan theta. Tan adalah tentang bagi sebelah. Samalah dengan rumus ni. Rumus cerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak Y1. Sama. Sebab kita akan dapat Y2 tolak Y1 akan dapat panjang ni. X2 tolak X1 akan dapat panjang ni. So ini adalah tentang bagi sebelah. So itu yang dia cakap yang ni tentang bagi sebelah. Itu adalah kecerunan. So kat situ. Okay. Aduh, anak aku pun tidur depan Google Classroom. Habaq je. Tak nak kena pergi gerok pula. Aduh. Okay, anak saya dah jadul. Dengan theta adalah sudut terbentuk bagi satu garis lurus dengan arah positif. Okay. Ini dia nak cakap sudut macam ni, kalau garis lurus dia macam ni saja, ni tak ada kecerunan tau. Landai macam awak jalan kaki atas lantai. Kosong saja. So tiada kecerunan, tiada penat-penat. So kat sini awak boleh cakap M adalah kosong. Boleh ikut, tiada kecerunan. Kecerunan adalah kosong. Bila dalam keadaan lurus macam ni, ini dipanggil kecerunan tak terhingga. Tak tertakrif. Nampak ni perkataan tak tertakrif. Dia tak dekat. Ni M1. Ini tak tertakrif maksudnya infinity. Bentuk macam ni. Oh ni tak boleh baca ni sebab dia tinggi sangat. Tak tahu pergi mana, pergi bulan. Okay. Kalau yang macam ni, kecerunan dia adalah positif. Ni Allah. Awak dia tak keluar ni. Kecerunan dia positif. Okay. Ni kecerunan positif. Lebih besar dari kosong Dan bila naik bukit, turun bukit, naik positif, turun negatif. So ni adalah kecerunan negatif. Kurang dari kosong. Itu yang dia nak cakap tu. Okay. Ini ada beberapa bentuk kecerunan. So bila awak cerun dia sama kat sini, dia cakap sudut ni akan sama. Bila sudut ni akan sama, M1 samalah M2. Okay. So bila dia sama, kita kata sudut dia akan sama. So bila sudut dia sama, M1 samalah M2. Itu yang dapat rumus tadi. Okay. Yang berikutnya, yang ini cerita dia, ni masuk rumus tan ni. Okay, rumus tan ni. Yang ini dia lebih pada yang tajuk form 5 lah. Rumus form 5 ada yang ini. Kalau Allah. Macam ni. Macam ni. Habis keluar warna ni pula. Okay. Okay. Rumus tan theta 2 ni adalah ni dapat daripada yang ni sudut tu campur dengan sudut sebelah dia. Jadi ini dapat senarai rumus ni. Yang ini cikgu tak mau cerita banyak sebab ini adalah dalam senarai form 5. Tajuk trigo. Trigo tu banyak cerita yang inilah. So ni M1 kali M2 dapat negatif 1. Yang ni awak pakai sajalah. Nanti kalau awak dah belajar yang form 5 nanti cikgu boleh cerita yang ni. Ini memang ada rumus ni. Rumus, senarai rumus. Mana senarai rumus?
Senarai rumus. Ni ada senarai rumus Okey, ni senarai rumus. Kalau nak tengok Tan ini form 5 belajar nanti ni senarai rumus dia ni. Mana Tan? Ada lagi banyak lah ni Tan. Mana Tan ini? Ni ada dia punya sudut dia. So yang ini akan belajar nantilah. So tak nak cerita dulu kat sini lah. Nanti awak pening kepala. So awak pakai dululah dia punya tu Ni pun ada Tan kat sini. A campur B. Jadi A campur B cerita tadi tu lah. 90 tambah theta. Nanti awak akan dapat yang ni lah. Okay. Okay, ada nak tanya lagi? So yang awak boleh ikut adalah dari atas ni sampai dekat-dekat nak habis lah muka surat ni. Cuma tambah sikit. Boleh Boleh Azim? So dalam tu dia akan dapat bukti ni lah. M1, M2 dapat negatif 1. Yang tu awak pakai dulu lah. Okay. Jadi tadi awak dah nak masuk kelas lain dah. 8.57. Okay, so saya minta kedatangan. Siapa tadi? Kelas awak siapa? Banyak hari ni hadir. Terima kasih. Ada juga yang pergi hospital bagi tahu saya nak swab lah apa. Okay. So kita doakan kawan-kawan kita sihat sejahtera saja. Awak sihat alhamdulillah. Awak doa juga untuk kawan-kawan supaya semuanya sihat. Okay. Zura boleh ambil kedatangan hari ni? Boleh dan tulis juga yang tak hadir supaya saya boleh minta dia orang buat latihan tu jugalah. Okay. Okay, itu saja. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.